alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustazah Ainun, moderator pada pagi ini, pimpinan SPAQ, para alim ulama, para pelayar, para pencinta ilmu, para guru, para murid, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kiranya pada pagi ini merupakan pertemuan kita kali yang kedua dalam siri kuliah pengajian berkitab daripada kitab Adabud Daris wal Mudarris. Kitab adab murid dan guru ataupun adab guru dan murid, yang mana kita mulakan pengajian kali pertamanya pada hari Rabu 16 Ogos 2023 bertepatan dengan 29 Muharram 1445 Hijrah. Sebagai review pada pertemuan pertama pada minggu lepas, kita telah bicarakan ada dua perkara yang besar. Yang pertama, tentang hukum mempelajari ilmu syariah, terbahagi kepada 3 hukum. Ada yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, dan yang ketiga hukumnya sunat. Itu kita dah huraikan pada pertemuan yang lepas. Dan pada minggu lepas juga kita bicarakan juga tentang adab seorang guru terhadap diri sendiri. Ada 5 adabnya. Yang pertama, niat mengajar itu semata-mata kerana Allah. Yang kedua, mestilah berakhlak terpuji. Yang ketiga, berwaspada dengan penyakit hati. Yang keempat, mengelakkan diri daripada disalah sangka ataupun su'uzzon pada dirinya. Dan yang kelima, seorang guru hendaklah menepati masa. Kita kan setiap kali habis kuliah kita sama-sama baca suratul As berkaitan dengan masa. Kalau guru yang membimbing bacaan suratul As sendiri pun tidak menepati masa, macam mana dia nak pastikan perkara-perkara lain pun agar masanya ditepati. Kalau ada perkara, hendaklah dijelaskan terlambat dan sebagainya. Itu pertemuan kita pada minggu lepas kita dah jelaskan. Jadi saya yakin sebahagian besar yang dapatkan kitab, sudah ada kitab di tangan. Maka pada pagi ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-12. Para jemaah boleh buka kitab kita, muka surat yang ke-12. Muka surat yang ke-12. Kita masuk kepada bahagian yang kedua bagi adab seorang guru, iaitu adab guru terhadap ilmunya ketika mengajar. Ada 5 juga, kita tanda ada 5 adab terhadap ilmunya ketika mengajar. Kalau jemaah tanya, Ustaz, kenapa dimulakan dengan adab ataupun akhlak seorang guru dulu, barulah murid? Kerana kalau gurunya baik, gurunya akhlaknya bagus, insya-Allah murid-muridnya juga akhlaknya baik. Bila kita sebut tentang guru, bukan bermaksud diri saya seorang. Kita semua adalah guru. Ada lebih kurang 135 yang sedang bersama dengan kita pada pagi ini. Kita sebenarnya adalah guru. Sama ada guru kepada keluarga kita, guru kepada murid-murid kita, ataupun guru kepada orang lain dalam bab menjadi contoh dan suri tauladan, insya-Allah. Kita pergi kepada perbincangan yang kedua dalam bab adab terhadap ilmunya, adab guru terhadap ilmunya. Ada 5 adab di sini. Yang pertama, seorang guru itu mestilah bergelumang dengan ilmu. Bergelumang dengan ilmu. Huraiannya, seorang guru hendaklah sentiasa rajin bergelumang dengan ilmu, iaitu dengan cara membaca dan mengulang kaji, mengajar, melakukan kajian, bermuzakarah dan menulis. Ada beberapa perkara yang dianjurkan kepada guru ni supaya ilmunya itu sentiasa di-upgrade. Ilmu kita ni kita kena sentiasa update ataupun kita kena sentiasa upgrade. Nak upgrade ataupun nak update ni mesti ada beberapa cara lah.
Yang pertama, kita kena membaca. Kalau boleh kita garis bawahkan perkataan membaca. Cara mengupdate ataupun mengupgrade ilmu kita, kita membaca. Sama ada daripada kitab dan sebagainya. Yang kedua, mengulang kaji. Benda kita dah tahu dah, tetapi kita kena ulang kaji balik. Yang ketiga, cara kita nak update dan upgrade ilmu kita, mestilah kita kena mengajar. Bila kita mengajar ni, nescaya kita akan lebih faham dan kita akan lebih untuk ingat. Yang keempat, kita kena buat kajian. Kena buat kajian, bandingkan kitab ni, kemudian kita ambil kesimpulan. Yang kelima, kita kena bermuzakarah. Bermuzakarah ni berbincang dengan orang lain juga dapatkan pandangan. Dan yang keenam, bagi upgrade dan update ilmu kita, kita mestilah perlu menulis. Menulis dengan kadar kemampuan kita lah. Supaya kita lebih faham dan kita lebih ingat apa yang kita nak ajarkan tadi. Kita kena tulis. Sebab itu, banyak perkara ni sebenarnya kita dapat, kita kena tulis ilmu. Kalau kita hanya sekadar mendengar, minggu depan kita lupa dah. Minggu satu lagi kita dah tak ingat dah. Sebab itu ada pepatah Arab dia sebut benda baik yang kita dengar ni kita cepat-cepat tulis. Benda baik yang kita dengar kita cepat-cepat tulis. Ataupun ilmu yang kita dengar kita cepat-cepat tulis. Dan bila kita nak cerita balik pada orang, hendaklah kita semak. Dua benda. Seorang guru, macam mana dia nak update dan upgrade dia punya ilmu dia. Kalau kita dengar ilmu daripada orang, kita tulis, kita catat. Sama ada di kitab kita, sama ada di handphone kita. Dan bila kita nak cerita pada orang, kita semak kesahihan sumber tadi. Oh, hadis yang kita dengar ni, hadis ni, kita pun tulis. Kemudian bila kita nak bagi tahu pada orang, kita semak. Adakah hadis ni sahih? Siapa perawi dia? Datang daripada jalur yang mana? Contohnya kan. Dua perkara. Kita dengar ilmu, kita catat. Bila nak sebarkan ilmu, kita semak. Itu pepatah Arab menyebut. Idza katabta faqammish, idza haddathta fafattish. Bila kita dengar ilmu, tulislah. Dan bila kita nak cerita, semaklah ilmu tersebut. Macam waste jugalah. Macam waste kan. Kita kena sentiasa update dan kita kena sentiasa upgrade. Samalah macam ilmu kita, kalau kita tidak update dan upgrade ilmunya, maka ia akan semakin hilang dan kita tidak akan berkembang ilmu tersebut. Ini yang pertama. Adab kita terhadap ilmu ketika mengajar. Dapat tak para jemaah poin yang pertama ni? Ini adab kita lah. Yang kedua, adab terhadap ilmu ketika mengajar. Yang keduanya adalah sentiasa berkeinginan untuk belajar. Jangan pernah rasa ilmu kita ni dah cukup. Kita semualah, termasuk saya terutamanya, jangan kita rasa, tak apalah cukup dah ni ilmu ni. Tak nak kita nak belajar, tak nak lagi kita nak mendengar. Tetapi adab seorang guru hendaklah berkeinginan untuk belajar. Walaupun mungkin perkara tu kita dah pernah dengar dah. Ataupun mungkin kita dah tahu dah. Tapi bila kita belajar, bertambah ilmu kita, bercabang ilmu tadi, kita akan dapat dari sudut perspektif yang lain. Kita tengok huraiannya muka surat 12. Di samping itu, seorang guru juga hendaklah tidak segan. Tidak segan ni maknanya tidak malu untuk belajar walaupun daripada seseorang yang lebih muda daripadanya. Jangan kita rasa kita ni mungkinlah umur kita dah lebih sikit, pengalaman kita pun dah lebih sikit. Kita tengok orang yang mengajar tu mungkinlah lebih muda daripada kita. Kita letakkan sebagai penghalang untuk kita tuntut ilmu daripada dia. Jangan kita tengok siapa dia, tapi kita tengok apa yang dia sampaikan. Bahkan
Dalam kita nak huraikan yang ni, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat yang muda, tetapi dia mengajarkan sahabat-sahabat senior yang lain. Sehingga kan, kata Sayyidina Umar, al-alimu kabirun wa in kana saghira. Walaupun Ibnu Abbas ini seorang yang kecil, masih lagi remaja, tetapi orang berilmu itu kelihatan besar dengan ilmunya tadi. Atau daripada seseorang yang lebih rendah kedudukannya. Mungkinlah yang mengajarkan itu kalau dari sudut pekerjaan dia grade lebih rendah daripada kita. Kita grade, contohnya grade 48, kita grade 52, kita grade 54, kita pangkat jusa contohnya, jutawan sektor awam, jusa kan. Tapi yang mengajarkan itu mungkinlah grade 19, grade 29, grade yang disebut dengan grade 41 sebagai contoh. Tapi oleh kerana ilmu yang dia sampaikan itu ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Jangan kita pandang kepada kedudukannya yang rendah, tapi kita lihatlah apa yang manfaat yang kita boleh dapat daripada dia. Ataupun guru tadi tidak popular. Dia bukan influencer, pempengaruh contohnya. Tapi dia sampaikan ilmu yang baik, kita tetap ambil ilmu daripadanya. Atau kurang pengetahuan daripadanya. Mungkinlah dalam bab-bab tertentu, pengurusan, pentadbiran, dia tak berapa pandai sangat. Tapi ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh yang dia sampaikan itu baik. Maka jangan kita rasakan kita tak nak belajar dengan dia. Ini adab kita. Bahkan dia hendaklah berusaha untuk mengambil faedah daripada setiap individu di sekelilingnya, walaupun mereka lebih rendah daripadanya dalam semua aspek. Maknanya, kalau yang mengajarkan itu ataupun yang memberi manfaat itu, dari pelbagai aspek, kedudukannya lebih rendah. Mungkin dari sudut pekerjaan, dia lebih rendah grade-nya. Dari sudut kekayaan harta, dia lebih bawah daripada kita. Kemungkinanlah. Tapi oleh kerana dia yang menyampaikan ilmu, kita cuba pandang dari sudut yang positif untuk kita belajar daripadanya. Begitulah seorang guru. Berkeinginan untuk sentiasa belajar. Ini bukan adab murid ni, adab guru. Ditekankan kepada guru begini. Siapa guru? Kita semua. Kita semua. Jangan kita pandang, oh orang ni saja guru, saya tak. Bukan. Bila kita sebut guru ni, kita semua adalah guru. Ataupun kita sebagai ibu contohnya kan. Al-um hiyal madrasatul ula. Ibu itu merupakan guru ataupun sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Bila seorang guru tu baik, maka yang baik-baik jugalah akan diberikan kepada muridnya ataupun anaknya tadi. Yang ketiga, adab seorang guru terhadap ilmunya juga. Apa dia yang ketiga? Tidak malu bertanya. Jangan pula kita kata, oh saya ni dah guru dah, saya dah mengajar dah, saya tak naklah bertanya. Jangan. Kita tengok huraian dia. Selain itu, seorang guru hendaklah mempunyai sifat tidak malu. Jangan malu kalau tak tahu. Untuk bertanya mengenai perkara yang tidak diketahuinya. Contoh kan. Sekiranya ada orang tanya pada kita. Ustaz, ustazah, cikgu, tuan, puan. Macam mana ya sekarang cerita tentang ni. Tapi kita tak tahu. Kita katakan, saya tidak tahu. Wallahi la adri. Saya tidak tahu perkara demikian. Menjawab perkataan tidak tahu itu sebenarnya itu separuh daripada jawapan. Kita tulis kata-kata hikmah ni. Menjawab perkataan tidak tahu itu adalah separuh daripada jawapan. Separuh daripada jawapan. Sebab apa? Bila kita tak tahu, kita akan tanya orang yang lebih tahu, maka kita akan dapat jawapan dia. Itu maksud dia. Tapi kalau kita tak tahu, kita jawab juga, maka dia akan menimbulkan masalah yang lebih besar daripada itu. Maka ucapan saya tidak tahu
adalah separuh daripada jawapan. Ini akhlak. Tak tahu, kita katakan tak tahu. Janganlah yang tak tahu pun seolah-olah dia berlagak macam tahu. Kalau padi, katakan padi. Kalau nangka, katakan nangka. Kalau sudi, katakan kalau apa ni pantun dia kan. Kalau nangka, katakan nangka. Kalau padi, katakan padi. Kalau suka, katakan suka, supaya orang tak ternanti-nanti. Maksudnya, kalau kita tak tahu, jangan kita buat-buat macam tahu. Buat-buat macam kita ni hebat semuanya. Nanti orang ternanti-nantilah jawapan dia. Kalau tak tahu, katakan tidak tahu. Sebab adab seorang guru, dia tidak malu untuk bertanya. Kita tengok muka surat 13. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Siapa Umar ni? Umar Al-Khattab maksud dia. Dia berkata, sesiapa yang nipis mukanya ni simbolik kepada malu nak tanya. Malulah saya nak tanya, kan orang kata saya ni tak tahu. Kan orang kata saya ni tak pandai. Maka nipis jugalah ilmunya. Tanya di sini bukan bermaksud tanya benda yang tak bermanfaat. Tanya berkaitan dengan ilmu. Kalau kita malu, mungkin hal-hal lebih bersifat peribadi ataupun kekeluargaan. Kita segan nak tanya di majlis ramai-ramai. Mungkin kita boleh PM, kita boleh call, kita boleh WhatsApp. Orang yang kita nak tanya tu secara personal. Tetapi kalau kita malu pada perkara yang betul, perkara yang baik, malulah saya nak belajar, malulah saya nak tanya, maka nipis jugalah ilmunya. Siapa yang nipis mukanya, nipis ilmunya. Nipis muka ni dengan simbolik katanya malu bertanya. Itu maksudnya. Kemudian, dalil daripada hadis. Muka surat 13. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan daripada Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah. Katanya, sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar. Wanita Ansar ni kita tulis wanita yang berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Sifat malu tidak menghalang mereka daripada mendalami ilmu agama. Perempuan Ansar ataupun wanita Ansar, dia malu. Malunya bertempat. Cuma dalam bab ilmu ini mereka tidak malu untuk mendalami ilmu tersebut. Itu maksudnya. Sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar. Dia ada sifat malu kerana malu itu sebahagian daripada iman. Tetapi sifat malunya itu tidak menghalanginya daripada mendalami ilmu agama. Itu yang ketiga. Berapa poin dah kita dapat? Yang pertama, bergeluman dengan ilmu. Yang kedua, sentiasa berkeinginan untuk belajar. Yang ketiga, tidak malu untuk bertanya. Kemudian, yang keempat. Yang keempat, ada seorang guru. Tingginya kedudukan bukan penghalang untuk belajar. Maknanya, walaupun dia ni dah dikategorikan sebagai selebriti contohnya. Dia dikategorikan sebagai tuan guru contohnya. Ataupun sebagai alim ulama contohnya. Dia berada di kedudukan yang besar dalam kalangan masyarakat. Tetapi adab seorang guru walaupun apa tinggi sekalipun kedudukan dia bukanlah menjadi penghalang untuk guru tadi untuk belajar. Kita tengok huraian dia. Meskipun dengan kedudukan yang tinggi dan populariti yang dimiliki. Maknanya selalu dah masuk TV ataupun selalu dah orang dah kenal dah dia. Kalau buat live tu ribu-riban orang masuk live dia. Tapi tidak harus menghalang seseorang guru daripada mengambil faedah daripada perkara yang tidak diketahui. Ini adab dia. Walaupun dia ni kedudukan tinggi dah, tapi tidak menghalang dia untuk belajar, untuk tambah lagi ilmu. Bahkan, ramai dalam kalangan salaf. Salaf ni para ulama yang terdahulu, 3 kurun yang pertama
selepas Rasulullah dilantik menjadi Nabi. Mengambil faedah daripada murid-murid mereka dalam perkara yang mereka tidak ketahui. Maknanya, antara para sahabat, antara para tabi'in, antara para tabi'in, mereka ni saling bertukar ilmu, saling menuntut ilmu sesama mereka. Contoh kan, kalau kita tengok, Imam Malik, dia merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian, Imam Ahmad bin Hanbal, dia merupakan murid kepada Imam Syafi'i. Walaupun mereka ini imam-imam yang besar, walaupun mereka ini ada school of thought ataupun pemikiran, ada mazhab mereka sendiri, mereka sentiasa ambil ilmu daripada orang lain. Maknanya, kedudukan tinggi bukan menghalang mereka untuk belajar. Ini kita boleh belajarlah. Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi meninggal dunia pada tahun 676, kita tulis. 676 Hijrah. Terdapat dalam Sahih Muslim, periwayatan sekumpulan sahabat daripada tabi'in. Bahkan juga terdapat periwayatan sekumpulan tabi'in daripada tabi'in. Maknanya, sahabat ambil ilmu daripada tabi'in. Sedangkan sahabat dulu baru tabi'in. Begitu juga tabi'in mengambil ilmu daripada tabi'in. Sedangkan tabi'in dulu baru tabi'in. Maknanya, mereka ni para sahabat, para tabi'in, mereka tidak rasa malu untuk ambil ilmu daripada orang yang junior mereka. Walaupun mereka ni senior. Itu maksud dia. Misalnya, Amru bin Shu'aib bukanlah tergolong daripada kalangan tabi'in. Dia bukan tabi'in, Amru bin Shu'aib. Tetapi lebih daripada 70 orang tabi'in meriwayatkan hadis daripada beliau. Maknanya, dia tabi'in, tapi tabi'in yang ambil hadis daripada beliau. Maknanya, tabi'in yang menuntut ilmu daripada beliau. Ini memberi satu contoh, walaupun kedudukan dia ni senior, Amru bin Shu'aib itu junior, tetapi tidak menghalangi senior belajar daripada junior. Itu maksud dia. Selain itu, terdapat dalam As-Sahihain. As-Sahihain ini dengan maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat pertama surah Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Surah Al-Bayyinah ni lam yakunil ladzi. Itu surah tersebut. Lalu baginda bersabda, Allah memerintahkan aku untuk membacakannya kepada engkau. Hadis ini maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perdengarkan bacaannya pada Ubay bin Ka'ab. Rasulullah ni dah nabi dah. Dia ni maksum. Dialah sebaik-baik orang yang baca Al-Quran. Tapi Allah perintahkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasmi'. Tasmi' ni memperdengarkan bacaan Al-Quran dia pada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Subhanallah. Ini melambangkan betapa bahawasanya tidak menghalangi walaupun dia ini adalah Rasulullah, dia ini adalah utusan Allah, seorang Nabi, penghulu sekalian Nabi, tapi memperdengarkan bacaan dia kepada Ubay bin Ka'ab. Dinamakan perkara ini sebagai periwayatan akabir, orang yang lebih besar atau tinggi kedudukan daripada asagir, orang yang lebih kecil ataupun rendah kedudukan. Maka maksudnya, kalau orang lebih tinggi kedudukan ambil ilmu daripada orang yang lebih rendah kedudukan, dia dinamakan sebagai riwayat akabir. Daripada orang yang besar, ambil daripada orang kecil. Manakala kalau asagir, maknanya daripada orang yang lebih kecil, ambil daripada orang yang lebih besar. Itu adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima. Bagi seorang guru, adabnya juga adalah tidak menyibukkan diri selain daripada perkara ilmu. Kalau kita mengajar ni, jangan duk sibuk cerita benda lain. Benda yang di luar daripada konteks ilmu kita, daripada konteks kitab kita. Kita tengok huraian dia.
Hendaklah dia, iaitu seorang guru, sentiasa menyibukkan dirinya dengan ilmu sebagai sebuah keinginan dan asas kehidupannya. Oleh itu, janganlah dia menyibukkan diri dengan perkara selainnya. Bahkan sekiranya dia terdesak untuk melakukan sesuatu perkara, maka dia hanya melakukan perkara tersebut setelah selesai tugasan ilmunya. Ini penting jugalah saya nak ingatkan pada diri saya dan kepada penceramah, pengkuliah, guru ataupun sesiapa saja. Kalau kita dijemput untuk menyampaikan tazkirah, kuliah, ceramah, majlis ilmu dan sebagainya, hendaklah diisi 30, 40, 50 minit itu hanya berkaitan dengan ilmu. Jangan pula 30 minit tazkirah, 10 minit cerita tentang perkara-perkara luar. Contoh, perkara berkaitan dengan jualannya, perkara berkaitan dengan peribadinya. Dia tawarkan, oh saya ada buat package umrah contohnya. Dalam kuliah, duk kempen. Dia bawa package umrah, siapa yang nak join bolehlah join dengan saya. Saya ada jual madu, boleh beli madu dengan saya. Saya ada jual produk, boleh beli produk dengan saya. Jangan. Seorang guru jangan sibukkan dalam majlis ilmu selain daripada ilmu. Apatah lagi berkaitan dengan peribadi, berkaitan dengan jual beli, jangan. Itu dalam bab muruah, maruah bagi seorang guru. Sebab yang datang nak dengar, yang datang untuk menuntut itu menuntut ilmu, bukan nak membeli produknya sebagai contoh. Maka adab ini kita kena tekankan. Sebab kadang-kadang kita dapati ada juga para ustaz, bahkan level-level yang lebih tinggi, contohnya ustaz selebriti sampai tahap pun. Bila datang, duk buat jualan contohnya. Ini memberi satu image yang tidak baik. Sebab kita belajar adab pada pagi ini, seorang guru tidak menyibukkan diri dengan perkara selain daripada ilmu. Kalau 40 minit itu bincang tentang ilmu, bincang tentang kitab. Jangan bincang selain daripada itu. Sebagai selingan tambahan seminit dua itu bolehlah. Tapi saya tengok ada yang selalu macam tu ustaz, dia orang buat jualan. Jangan. Itu dalam bab muruah. Sebab yang join program majlis ilmu dan sebagainya ini, niat mereka tulus untuk menuntut ilmu. Maka kalau kita bawakan perkara selain daripada ilmu, nescaya akan merugikan para jemaah yang ikhlas untuk menuntut ilmu tadi. Bila kita dah belajar adab, maka kita ingat perkara ini. Dan kalaulah satu hari nanti saya pula duk cerita selain daripada ilmu, maka watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Para jemaah pula akan memberi peringatan kepada saya, ustaz, jangan sibuk dengan perkara lain. Kita kan majlis ilmu, bincang tentang ilmu sajalah. Sebab hidup kita mestilah saling berpesan-pesangan, insya-Allah. Selesai bab yang kedua. Kemudian ada masa lagi kita masuk pula bab yang ketiga sikit. Ada masa lagi. Sebab saya target kitab kita ni insya-Allah kita boleh khatamkan dalam 7 pertemuan saja. Ada yang kata ustaz saya undur diri dulu, silakan. Ada urusan kita faham, lebih-lebih lagi pada waktu pagi ni macam-macam lah. Boleh kita undur diri dulu insya-Allah. Saya nak ambil sikit lagi. Bab yang ketiga ni pendek saja, iaitu adab ketika menulis. Kita baca huraiannya insya-Allah. Adab ketika menulis. Di sebelah muka surat 16 tu, itu dalam bahasa Arab. Teks dia yang asal dalam bahasa Arab. Muka surat 17 itu teks yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bagus kitab kita ni dia datangkan dua bahasa. Maknanya yang asli bahasa Arab pun didatangkan, kemudian terjemahan dalam bahasa Melayu pun dibawakan. Adab ketika menulis. Imamun Nawawi. Kita tulis sikit Imamun Nawawi.
Dia meninggal dunia bila Ustaz? Meninggal dunia pada 24 Rejab tahun 676 Masihi. 676 Masihi. Dia meninggal dunia pada umur 45 tahun. Ini adab kita sebenarnya. Bila kita jumpa nama sahabat, nama ulama, kalau boleh kita tulis sikit biodata dia supaya apa ni? Supaya kita kenal dia di dunia, dia akan kenal kita di hari akhirat sana, insya-Allah. Dia meninggal dunia pada 24 Rejab tahun 676 Hijrah. Umur 45 tahun. Imam Nawawi berkata, seorang guru mestilah memberikan perhatian dalam hal berkaitan penulisan sekiranya dia sudah berkelayakan untuk menulis. Jika dia mampu, dia tulislah ilmunya. Dengan menceburkan diri dalam bidang penulisan, ia akan menjadikan seseorang guru itu mampu melihat kepada hakikat dan kedalaman ilmu. Kalau dia mampu, dia tulislah ilmu-ilmunya. Dan Imam Nawawi ni salah seorang ulama yang banyak meninggalkan warisan ilmu kepada kita dalam bentuk penulisan. Contohnya, secara ringkaslah, saya sebut antara kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, antaranya Syarah Sahih Muslim. Kemudian ditulis juga kitab Rawdatul Talibin. Kemudian ditulis juga kitab Al-Minhaj, Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ditulis juga kitab Riyadhus Salihin. Ini semua kitab Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Ini antara beberapa contohlah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Walaupun umurnya 45 tahun ketika dia meninggal dunia, tetapi dia merupakan khazanah ilmu yang dia tinggalkan itu cukup luar biasa. Hal ini kerana apabila dia sudah berada dalam bidang penulisan ilmu, maka ia sekaligus memaksanya untuk memperbanyakkan ulang kaji, penyemakan dan murajaah. Bila dia nak tulis kitab ni, dia akan rujuklah banyak-banyak kitab yang lain. Jadi, rujukan kitab-kitab yang pelbagai itulah menghasilkan penulisan dia. Dia akan sentiasa fresh ilmunya tadi. Sebab apa? Sebelum tulis kitab, dia akan rujuk pelbagai kitab-kitab yang lain. Kemudian, selain itu, dia juga hendaklah meneliti tentang persepakatan dan perselisihan pendapat dalam kalangan para imam. Bila kita nak tulis kitab ni, kita akan tengok, oh benda ni ijma' ulama', benda ni ulama' berkhilaf, benda ni ulama' berselisih, tidak ada ijma', tidak ada ittifaq contohnya. Maksudnya macam tu bila kita tulis kitab ni. Tambahan pula, dengan menulis tidak membantunya mendapat pencerahan terhadap perkara yang dahulunya menjadi persoalan dan masalah padanya. Bila kita tulis, tulisan itu banyak menyelesaikan persoalan ataupun masalah yang kita fikirkan sebelum ni. Bahkan juga dia dapat membezakan antara perkara yang sahih dan dhaif. Perkara yang sahih maknanya perkara yang cukup syaratnya untuk dinilai sebagai hadis sahih. Ataupun dhaif, ada sebab-sebab tertentu hadis itu menjadi dhaif. Dengan penulisan juga dapat membezakan antara perkara baik dan tidak. Dan tidak terkecuali perkara yang tidak dikritik oleh individu lain terhadapnya dan selainnya. Natijahnya, aktiviti penulisan akan membentuk karakternya menjadi seorang mujtahid. Macam tu maksudnya. Saya lah nak ceritalah sikit pengalaman ketika berada di Jordan. Di Jordan. Saya belajar di Universiti Yarmouk, Jordan. Kebanyakan jugalah para pensyarah di sana, bila kita tanya soalan pada dia, kita tanya apa-apa soalan pada dia berkaitan dengan ilmu ataupun agama, dia akan jawab macam mana? Okey, soalan awak tu, saya nak minta awak balik, awak buat kajian dulu dan awak bentangkan pada saya. Macam tu. Kita pun jadi takut nak tanya.
Bila kita tanya, kita nak dapat jawapan. Betul tak? Bila kita nak dapat jawapan, dia kata dia tak bagi lagi jawapan, dia bagi homework pada kita, buat kajian dulu. Maka bila kita ditugaskan, kita buat kajian, kita ceritakan pada dia, maka pensyarah tadi dia akan tambah baik jawapan kita tadi. Itu teknik, juga teknik pembelajaran. Bertanya soalan tetapi tidak diberi jawapan, tetapi diberi tugasan untuk buat kajian dan penyelidikan. Itu salah satu cara lah, teknik kita mengajar. Contohnya kalau para jemaah tanya pada saya kata minggu depan cuba bentangkan pada saya. Awak buat research, awak buat kajian, awak cari maklumat tu, kemudian bentangkan pada saya, tengok apa yang boleh kita tambah baik daripada jawapan tersebut. Kalau buat macam tu, orang dah tak tanya dah pada kita. Betul tak? Tak naklah saya tanya pada ustaz, nanti ustaz bagi homework pada saya pula. Tapi begitu di Jordan dahulu. Salah satu teknik je dah. Sikit lagi. Di samping itu, terdapat sebuah peringatan yang amat penting, iaitu janganlah seseorang itu menulis dalam perkara yang dia tidak mampu dan belayak padanya. Kerana perkara itu akan mendatangkan keburukan kepada agama, ilmu dan maruahnya. Kata Imam Nawawi, kalau tak mampu jangan buat. Jangan buat. Sebab dia akan boleh merosakkan terhadap agama, ilmu dan maruahnya. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu bercakap apa perkara yang awak tak tahu. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, diri kamu. Kullu ulaika anhu kana mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Begitu juga janganlah dia menerbitkan sesebuah tulisan ataupun karya, melainkan setelah dilakukan semakan berulang kali. Kena semak dulu. Imam Malik pernah ditanya 48 soalan. Tetapi jawapan yang diberikan oleh Imam Malik hanyalah 16 jawapan saja. Maknanya kurang separuh. Dia lebih berhati-hati. Orang tanya dia 48 soalan, yang dijawab oleh Imam Malik 16 soalan saja. Maknanya ada 32 soalan yang tak dijawab oleh Imam Malik. Kenapa? Dia berhati-hati. Itu maksud dia. Kena semak dulu. Pastikan jawapan itu betul-betul. Dia juga hendaklah berusaha untuk memastikan agar setiap perkara yang disampaikan dengan jelas dan ringkas. Kalau kita nak bagi jawapan, jawab dengan jelas dan ringkas. Jangan nak pusing. Jadi orang makin tak faham. Orang makin keliru. Dan orang tak minat lagi untuk bertanya. Straight, direct to the point. Itu maksud dia. Janganlah penjelasan yang ingin disampaikan itu meleret. Ini adab. Dan jangan pula terlalu ringkas sehingga sukar difahami. Janganlah jawab, ya boleh. Ya tidak, jangan. Bawakan juga mana pendalilan dia, mana hujah dia. Jangan terlalu panjang, meleret. Jangan pula terlalu ringkas sehingga gagal difahami. Bahkan, disarankan agar penulisannya difokuskan kepada perkara yang tidak pernah ataupun kurang ditulis oleh orang lain. Orang jangan tulis perkara tersebut. Orang jangan tulis berkaitan hukum tersebut. Tapi bila ditulis perkara tadi, dia akan memberi manfaat. Dalam erti kata lain, janganlah dia menghasilkan karya penulisan dalam perkara yang sudah tidak diperlukan. Kerana apa? Sudah banyak diterbitkan. Kalau contoh yang baik, kita boleh rujuk laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Banyak isu-isu yang sentiasa menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat sekarang ni, petik jari je orang boleh dapat jawapan. Sebab apa? Perkara itu sebelum ni tak ditulis. Tapi datang Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Mufti Wilayah Persekutuan, dia banyak fokuskan kepada perkara-perkara yang sentiasa bermain di minda manusia tetapi tidak dirungkaikan jawapannya melalui tulisan yang senang untuk kita faham. Muka surat 18 sikit lagi, last. Seandainya masih ada ruang, hasilkanlah karya yang boleh mendatangkan penambahan yang menarik dan melengkapkan kekurangan yang terdapat pada karya sebelumnya. Hal ini supaya penulisannya itu mendatangkan manfaat kepada orang ramai dan memenuhi keperluan mereka. Maknanya kalau benda yang dah ada dah, kita tambah baik, itu okey.
Jadi akhirnya saya simpulkan, kalau ada kemampuan, tulislah ilmu kebaikan dengan kadar kemampuan kita supaya umat akan datang mengetahui kita pernah hidup pada waktu yang silam. InsyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu saja kita belajar pada pagi ini berkaitan dengan kuliah adab ataupun kuliah akhlak pada kitab Adab Guru dan Murid. Kita berhenti muka surat 18. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada perbincangan pada bab yang keempat, adab ketika mengajar pula, insyaAllah. Adab ketika mengajar ni ada banyak. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni ada sebanyak 21. InsyaAllah kita baca satu persatu, maka membentuk akhlak kita sebagai seorang guru dan penuntut ilmu agar kita menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah. Akhirnya penutup kata-kata daripada Imam Malik, ta'allumul adab qabla an tata'allamal ilmi. Belajarlah dulu tentang adab sebelum kamu belajar tentang ilmu. Wallahu alam. Saya serahkan pada moderator. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Saya tengok dekat sini satu soalan daripada Nora. Assalamualaikum Ustaz. Maaf kalau kita dengar tazkirah baca Al-Quran ke kan sambil berzikir tu boleh ke Ustaz? Maaf kalau kita dengar tazkirah Baca Quran sambil berzikir. Maksudnya macam mana tu? Boleh diperincikan boleh. sikit? Kurang jelas tu soalan tu Panora. Silakan bertanya. Okay. Selanjutnya. Kita kena dapat soalan yang jelas dulu. Mendapat persoalan yang jelas itu sebahagian juga dari jawapan yang nak diberikan. Betul tak? Itu adab dia lah. Adab dia. Betul. Kalau soalan pun kita dah tak tahu, tapi kita jawab juga, maka yang nak ditanya benda lain, yang dijawab benda lain. Itu adab lah. Adab. Ya. Ustaz, kalau kita berada dalam majlis online macam ni, majlis online kan, dikatakan majlis ilmu lah, tapi kita tidak berada di satu tempat. Okey, online kan tidak berada di satu tempat, lain-lain tempat, negeri lain-lain kan, negara lain-lain. Yang tu macam mana Ustaz adab kita berada dalam majlis ilmu tu? Maknanya bolehkah kita buat macam freestyle ya? Orang tak nampak, guru tak nampak, kita offkan kamera, contoh macam tu? Dia masih dikira sebagai berada di dalam majlis ilmu juga. Dia majlis ilmu juga dan dia tertakluk juga kepada adab-adab juga lah. Adab walaupun tak nampak. Betul. Jangan pula tak senonoh sangat kita sebut. Okey, Puan. Dr. Faisal tu dah masuk dah, saya tengok. Ya, betul-betul. Okay, baik Ustaz, saya rasa kita setakat itu saja. InsyaAllah kita sambung kemudian untuk perbincangan selanjutnya dan mana yang tak rasa ada soalan tu. Okey, baik, kita simpan dulu soalannya. Dan Ustaz, begitulah ya. Semoga kita semua dapat manfaat dan ambil pengajaran apa yang disampaikan oleh Ustaz. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Sama. Okey, teruskan lagi. Waalaikumsalam. Okey, teruskan lagi.